Gerak itu bukan sekadar satu gagasan besar, satu himpunan terbesar, tetapi yang lebih penting ia memberi impak yang cukup besar dalam perjuangan kita untuk menegakkan reformasi. Impak itu cukup besar. 27 September kita berhimpun di Taman Melewa. 29 September hanya 2 hari, Dr. Mahathir pada masa itu, Perdana Menteri pada masa itu, Perdana Menteri keempat. Mahathir ni kita kena sebut Perdana Menteri berapa, sebab dia 2 kali. Nasib baik tadi 3 kali. Itu pun belum tentu itu. Masa dia PM keempat, beliau terpaksa tunduk kepada gesaan gerak yang dipimpin oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Pada masa itu untuk menampilkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas timbalan Perdana Menteri, pada masa itu baru sebulan yang lalu adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang ditangkap pada malam 20 September, seminggu sebelum itu, hanya seminggu sebelum itu, dan kita dapat laporan beliau dicederakan di dalam tahanan, dan kita menuntut supaya ditampilkan di mahkamah. Seminggu itu Mahathir berkeras, macam-macam dia kata, tak ada self-inflicted, dipukul diri sendiri, macam-macam. Tetapi apabila gerak itu ditubuhkan, apabila rakyat, gagasan rakyat, itu gerak ini yang dipimpin oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur, itu berjaya menghimpunkan ratusan ribu. Pada malam ini 23 tahun yang lalu, Mahathir PM 4 bukan seperti Mahathir PM 7. Mahathir PM 4 ini kuat. Dia sudah berbelas tahun jadi Perdana Menteri pada masa itu. Dia tak pernah tunduk kepada sesiapa pun. Tetapi pada gerak dalam tempoh 48 jam sahaja, 27 September gerak pada malam ini, 27 September 23 tahun yang lalu, dihimpunkan gagasan besar ini dalam tempoh 48 jam. 29 September Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa ditampilkan di mahkamah oleh Dr. Mahathir, dan seluruh dunia melihat lebam biji mata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau punya pilihan, tentunya dia tidak mau tampilkan bekas timbalan beliau untuk ditonton seluruh dunia. Beliau terpaksa membuat keputusan sukar, tunduk kepada desakan rakyat melalui himpunan gerak pada 27 September ini, kerana kekuatan dan semangat dan kehebatan dan impak yang besar yang dilahirkan oleh gerak ini yang harus menjadi teladan yang kita pelajari. Itu sebab bagi gerak 98, tanggal 23 September ini penting. Ini kali kedua kita membuat sambutan. Saya susah sikit. Saya minta izin boleh? Fungsi majlis. Dalam ni fungsi majlis kata okey lah. Kena soal fungsi majlis dah jawab. Jadi 29 September, 2 hari saja dalam tempoh 48 jam, Dr. Mahathir yang tak pernah tunduk dan terpaksa tampilkan, seluruh dunia melihat. Dia tidak punya pilihan. Dia tahu dia Perdana Menteri lama, muslihatnya banyak, selalu menang. Bukan kata selalu menang, hampir semua pertarungan dan pusingan beliau menang. Tapi kali ini dia tewas terpaksa. Kerana apa? Kerana kekuatan gerak. Ini yang kita kena pelajari. Sebab itu kita gerak 98 mengambil sikap yang serius dalam menelusuri perjuangan, khususnya pada 27 September ini. Apa kekuatannya? Apa yang menyebabkan gerak ini? Impaknya luar biasa. Walaupun baru sahaja ditubuhkan dan dipimpin oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur, sebuah parti, pemimpin parti Islam. Parti Islam yang dulu tu lah, yang jangan yang sekarang. Yang sekarang dia rangkul orang lain, dia rangkul semua yang berkuasa. Najib jadi Perdana Menteri, dia rangkul Najib okey. Mahathir jadi Perdana Menteri baru ni, Mahathir okey. Muhyiddin jadi Muhyiddin okey. Ismail Sabri belum jadi lagi, dia dah kata okey lah. Itu yang Presiden PAS yang sekarang. Fadzil Nur tak pernah okey dengan mana-mana Perdana Menteri. Dia mempertahankan sikap keras, tak ada kompromi, dan dengan kekuatan dan antaranya itulah kekuatannya yang menyebabkan gerak itu punya impak yang luar biasa.
dan dia dapat merangkul ke semua, bukan sekadar kelompok-kelompok Islam, kelompok sekular. Saya masih ingat lagi mulanya cerita tentang gerak ini mesyuaratnya bermula di Markas Abim di Darul Hikmah beberapa hari sebelum itu, dan terus dengan lepas itu Datuk Seri Anwar ditangkap, dan dalam tempoh seminggu 2 minggu paling maksimum kita dapat melahirkan satu gerakan, satu himpunan yang besar pada 27 September. Kekuatannya apa? Kekuatannya ialah pada ketegasan, sikap yang jelas yang ditunjukkan oleh almarhum Ustaz Fadzil Noh yang memimpin, dan juga didukung oleh semua yang lain. Kita sederap semuanya, jelas, kita jelas siapa yang di sebelah kita, siapa yang di sebelah sana. Sebelah kita faham lah. Mahathir pada masa itu ada, tapi dia bukan sebelah kita, dia sebelah sana. Jelas. Sekarang tak apa nak jelas. Kita jelas lah, gerak daripada dulu kita tahu Mahathir sebelah sana, dia tak pernah sebelah sini. Walaupun dia jadi Perdana Menteri atas nama PH pun, dia tak sebelah kita, dia sebelah sana. Tapi orang tak percaya. Masa Mahathir Perdana Menteri tak percaya, tak apa lagi lah. Dah tumbang pun tak percaya lagi, masih duk ingat Mahathir sebelah sini. Ada rasa Mahathir dengan kita? Tak jelas. Ini masalah dia. Sebab itu impak kita kurang. Sebab itu impak 23 tahun yang lalu itu luar biasa. Saudara kena fikir betul-betul macam mana dalam tempoh 48 jam Dr. Mahathir kena buat satu keputusan yang dia tidak akan lakukan tanpa tekanan, menampilkan bekas timbalan Perdana Menterinya sebulan yang lalu saja untuk dengan dalam keadaan mata lebam. Tak boleh. Tetapi kerana apa? Kerana kekuatan gerak itu, kekuatan gagasan rakyat itu, himpunan pada malam ini 23 tahun yang lalu. Itu yang saya minta ke kawan dalam gerak 98 itu faham. Sebab itu kita buat 2 tahun betul turun. Tahun lepas kita buat di Gombak, tempat yang paling dekat. Kita pilih satu tempat yang paling dekat dengan markas Melewah. Kita nak masuk markas Melewah tak boleh lah, sebab bersempah lain. Bukan Fadzil Noh yang seorang ni lah, sebut nama pun saya tahu nak seronok lah. Kalau almarhum Ustaz Fadzil Noh atau yang seangkatan dan sealiran dengan dia Presiden PAS, kita boleh buat di Taman Melewah lah. Tapi tak boleh, sebab tu kita buat paling dekat tahun lepas, kerana kita mau menggarap semangat itu. Saya semua ada saudara Krishna pada saya sami, antara orang lama pimpinan kita di peringkat negeri dan pusat, juga antara ini calon pertama di kawasan ini, di Kelang. Saya tahu lah, saya lahir Kelang, saya ingatlah siapa calon pertama kita. Kita sami pada 1999 ini calon reformasi pertama pada tahun 99. Kita garap semangat itu. Itu kekuatannya. Dan apa lagi kekuatan? Kerana jelas sasaran kita jelas. Sasaran kita siapa? Mahathir, bukan yang lain. Yang paling berkuasa, nombor 1. Nombor 1 tu kita kena tentang. Nombor 1 tu kita kena serang. Jadi sasarannya jelas. Ini pengajaran gerak. Ini bukan saya bagi tutorial reformasi hari ini, tetapi saya sendiri belajar, saudara, dan mengajak saudara untuk belajar. Kawan-kawan kita semua reformis, pejuang. Kerana perjuangan reformasi itu masih berterusan dan panjang. Kita kena mengutip semangat ini, jangan kita lupa. Ini kekuatannya, targetnya itu, sasarannya itu jelas. Sebab itu dalam tempoh 48 jam saja Mahathir Perdana Menteri paling lama dalam sejarah Malaysia tunduk sebenarnya. Kerana apa? Sasarannya jelas. The target is very clear. Apa lagi kekuatannya? Ya tentunya kezaliman itu jelas, dan pengorbanan itu pun jelas. Datuk Seri Anwar ditahan, pengorbanan itu jelas. Apa lagi? Serangannya total. The attack is maximum. Kita serang Mahathir tanpa kompromi. Kalau saudara masih ingat ucapan-ucapan almarhum Ustaz Fadzil Noh, bermula daripada 23 September ini, sehingga saban malam, saban hari, dia bukan beratus ribu di Melewah 27 September, lepas tu balik tidur, tak. Lepas tu turun dari kampung ke kampung, negeri ke negeri, daerah ke daerah. Dengan almarhum Fadzil Noh, Tin Sri Wan Azizah pada tu baru kenal politik, ceramah pun tak apa-apa lagi, tapi turun. Ini juga kekuatannya, turun ke akar umbi,
dan serangannya total, maksimum. Ucapan-ucapan Al-Manfur Ustaz Fatih Nur itu menyerang Mahathir itu jelas, maksimum, saudara. Untuk apa? Bukan kerana marah tentu hala. Al-Manfur Ustaz Fatih Nur ni mujahid, orang pendakwah hebat. Dia bukan ikut emosi semata-mata, tetapi kerana kerana itulah cara kita bertarung. Serangan itu jelas supaya kita boleh menakluki imajinasi, ya, rakyat dalam dan luar negara. Sebab itu kita tengok kebangkitan rakyat itu luar biasa, ya, dalam keadaan yang terbatas, tak ada langsung kuasa. Sekarang reformasi ada kuasa, walaupun tak ada kerajaan pusat, kerajaan negeri ada beberapa kerajaan negeri di tempat ni, kerajaan negeri lah, betul. Saya kena tanya betul tidak, sebab saya kadang tak rasa macam dia, kan. Dia rasa macam sebelah sana aja, kan. Ya, ada kuasa. Dulu tak ada langsung, tak ada seorang pun ada kuasa, semua sama, tak ada kuasa. Tetapi impak itu luar biasa, ya. Dunia itu melihat, saudara, coverage dunia itu, ya, itu kuat, dalam, hebat. 99 kita tak menang, tapi hampir menang. Anjakannya itu luar biasa. Saya bertanding di Shah Alam, tempat kubu paling kuat UMNO sebelum itu, majoriti paling besar 40,000. Tak ada kawasan parlimen yang majoriti lebih besar daripada parlimen Shah Alam. Saya sebagai panglima perang, ketua muda, saya pilih tempat paling susah. Saya bukan macam orang lain cari tempat paling senang. Saya paling susah, tetapi ya hampir saya menang. Tinggal 1,000, maknanya anjakan 39,000. Bukan di Shah Alam, semua tempat, ya. Anjakan itu hebat, saudara. Dan kesannya apa? Kesan akhirnya Mahathir tunduk. Mahathir hanya bertarung dengan kita sekali, saudara. 99 aja, 2004 jalan aja, ya. Maknanya dia tak tahan. Sebab apa dia tak tahan? Sebab itu yang saya sebut tadi. Sebab sasaran kita itu, target kita itu jelas. Kita target dia. Kita bukan target timbalan dia, bukan target menteri-menteri dia. Yalah, kita usik juga sikit. Tapi yang kita fokus betul-betul Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri, yang kita lawan betul-betul. Itulah kuncinya. Kedua, total. Kita tak teragak-agak. Tak ada sikit pun kita bagi ruang. No compromise. We fight all the way. Dan kerana itu Mahathir ni sudah, Mahathir PM keempat yang sebut tadi, kuat. Bukan masa PM7, masa di PM7 dia long line lah sikit dah. Masa di PM keempat dia tak boleh bertahan. Dia hanya bertarung dengan kita sekali. Sebelum masuk 2004 dia surrender. Ini orang banyak tak perasan. Ini kekuatan semangat reformasi tahun 1998. Mahathir, Ismail Sabri. Cuba bayangkan kalau kita total, yes, fokus kita tu total, yes, attacknya, dan sasaran itu terus kepada Perdana Menteri sekarang. Kalau Mahathir yang hebat BM keempat 22 tahun Perdana Menteri pun surrender dengan kita, Ismail Sabri, kan, tak payah cerita. Ismail Sabri ni sebenarnya kawan saya angkat sumpah serius politik sama dia. Tapi dalam perjuangan, ya, kawan-kawan, when you become Prime Minister, I have to fight you. Why? Because this is the Sunnatullah, ya. Ini normalnya, ini caranya. We fight yang nombor satu. Semuanya, nabi-nabinya, pejuang-pejuang kebenarannya, baik yang timur, baik yang barat, baik yang Islam, baik yang bukan Islam, ya, pejuang tulen itu, dia lawan yang nombor satu. Dia lawan yang paling kuat. Sekarang Ismail Sabri nombor satu, saya lawan dia. Ini mesej saya pada Gerak 98. No kompromi, total maximum attack. Ini mesej Gerak 98 pada malam ini.